jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Dah. Dah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang diberikan Ustaz Amirul, seterusnya Jawatan Kuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta saya kasih sekalian. Seperti biasa kita sama-sama memulakan dengan merafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dan ketika ini masih lagi diberikan kita banyak nikmat. Itu jugalah nikmat kesempatan yang diberikan. Apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita, kita laluilah dengan penuh kesabaran dan keredaan. Maka di situlah salah satu daripada tanda-tanda yang nikmat itu diberikan, iaitu kita syukuri dia. Dia syukur ni bukan nak tunggu dapat benda yang baik ya tuan-tuan. Benda yang tak berapa nak seronok pun syukur juga. Sebab kitab kita cerita tentang istimewa umat Muhammad. Apa tak istimewa tuan-tuan Benda yang dah berlaku sebelum ni, bukan dekat zaman ini, bahkan zaman-zaman daripada Datuk Nabi Datuk kita Nabi Adam pun kita dah tahu dah. Kalau kita nak tahu kan. Kita dah dengar cerita yang baik, kita dah dengar cerita yang buruk, yang tak elok. So kita nak ambil yang mana? Yang baik ke yang buruk? Dua-dua kita ambil. Kan? Kalau kita berada dalam keadaan yang pada waktu itu kita tak tahu apa yang berlaku pada hari ini. Jadi kita bersyukur pada saat ini berada dalam umat Muhammad. Kita tahu kisah-kisah terdahulu untuk jadikan pengajaran buat kita. Untuk sebenarnya bagi umat Muhammad ni adalah umat yang terpilih. 24-25 Nabi. Dah dengar kita kisah-kisah mereka, umat-umat mereka. Mana kita ambil daripada kisah mereka untuk kita jadi orang lebih baik. Dan kita sentiasa mencari ilmu. Kita dengar nasihat-nasihat, akhirnya kita boleh bawa diri kita ke mana yang kita nak. Dengan sebab itulah, bila saat zaman ini, zaman disebut akhir zaman, zaman fitnah, kita ambil pengajaran daripada zaman ini untuk kita sebenarnya dapat redha Allah Subhanahu wa taala.
Sebab ulama mengarang kitab keistimewaan Syarah Umatul Muhammadiyah menceritakan tentang amalan-amalan. Selain daripada amalan yang difardukan, yang diwajibkan, maka kita cuba ambil masa, ambil ruang, ambil peluang untuk menambah amalan melalui amalan-amalan yang mungkin tidak wajib tetapi dia memperoleh ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma soalnya dalam bab hal ibadah ni, baik wajib ke yang tak wajib ke, wajib tak banyak lah, yang banyak sunat. Ceritanya perkataan yang disebut antara yang susah nak buat tu kerana malas je. Sebab kita tak nak, kalau ibadah tu Allah sebut wahum kusala, ada di kalangan mereka tu bila solat ada yang malas-malas. Itu solatlah. Macam bagi dia tanya, sihat ustaz? Mungkin memang sihat lah. Bukan sebab PKP tu tuan-tuan. Ramai orang PKP kat rumah, duduk rumah, tapi badan dia tak naik, kita naik. Sebab apa? Malas nak bersenam. Itu cerita ni. Rajin nak makan, itu cerita kan. Bersenam insya-Allah lah. Keluar perlu berjalan sikit kan. Bukan tak ada masa. Masa tu ada, tapi nak mencari masa tu. Mencari masa tu maknanya waktu petang-petang tu lah. Kan, lebih setengah jam. Hari ni pula orang cadang kat saya, ustaz kalau malas ustaz kena cari treadmill, dia kata. Treadmill lah pula. Berlari dalam rumah, dia kata. Sudah. Dia kata boleh juga, ada juga barang-barang macam tu, basikal lah beli, tapi akhirnya jadi gajah putih, saya kata. Gajah putih. Dia kalau nak beli benda macam tu, kena letak satu jadual yang khusus masa bila kita nak buat. Contohnya balik kerja, sambil duduk sambil kita buat apa-apa, kadang-kadang kita tak sempat juga nak melayan macam-macam kan. Orang kalau dia nak apa pula, dia buka TV lah, sambil tu dia dengar lah lagu-lagu lah. Kita bukan jenis gitu kan. Baik, tak apalah. So sebagai kata mukadimah kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah lama dah berhenti. Catatan terakhir saya 1 hari bulan 5 hari tu kan. Banyak sebenarnya cerita-cerita kehidupan yang kita lalui. Bukan sebab kita kata cuti kuliah ni kan, yang kita lalui dalam kehidupan kita apa sahaja. Barangkali kalau kat sini saya tengok satu persatu muka yang lama-lama tak ada lagi lah. Kalau yang tak ada tu saya harap anggap dia bertukar rumah je lah, berpindah rumah. Tapi nak buat macam mana kan? Kalau Allah kata nak jemput kita sebab kerana Covid ke tak Covid ke, nak mati juga tak? Satu lagi vaksin dia tak? Sebab vaksin pun boleh mati, tak vaksin pun boleh mati. Ceritanya hakikat orang Islam dia yakin bahawa kematian itu pasti. Itu je. Tak payahlah nak cerita lagi kita ni vaksin ke anti vaksin, tak payahlah. Banyak dah kat viral dah, dengar dah, fikirlah sendiri kan. Ustaz kita pun dah ramai yang cakap dah apa keperluannya apa semua. Jadi kadang-kadang contoh nak juga tanya lah kan. Nak tanya juga kalau cakap lah, misal kata kita, ya vaksin itu datang daripada, itu wallahu alam lah kan, itu bacaan-bacaan kita, datang daripada imuniti lah, barat lah. Boleh jadi ya dan boleh jadi tidak kan. Tapi saya nak tanya satu je, kalau ia datang daripada bukan orang bukan Islam, memang orang bukan Islam pun, walaupun ada kata Pfizer tu daripada yang buat tu orang Turki lah, suami isteri. Kita lihat dunia ni dikontrol oleh orang bukan Islam, tu faham lah, barat lah. Sebab ada satu istilah tu masa saya kecil tu, tak tahu sekarang dah tak apa nak pakai lah, order dunia baru. Apa maksud order dunia baru tu? Dunia baru, dunia hari ni dikuasai oleh barat lah ya? Itu kita dah, duit kita pun daripada dulu masih lagi bergantung kepada dolar. Itu kita kena faham lah tu. Jadi saya tanya balik, kata vaksin ni dia tujuannya kalau sebab orang barat tu sebab apa? Tujuannya apa? Sebab nak membunuh orang ke, nak mengurangkan orang kat dunia ni ke, macam mana? Tapi pula mengikut jangkaan lah kan. Tahun depan ramai pula akan lahir manusia lagi. Contoh kalau ikut cerita sebab PKP tadi tu. Sebab soalnya jadi tak jadi ni bukan kerja kita. Sebab idza arada syai'an an yakun lahu kun fayakun. Kalau itulah dikata sebab orang terdatangkan vaksin nak lupuskan orang di dunia ni kan, contohlah kan. Ataupun kalau kita tengok ada satu yang viral melalui satu kitab karangan ulama, dia kata ada kitab tu dah 4-5 tahun dulu tu dia. Yang tu agak logik sikit, saya boleh terima lah. Kewujudan Covid lah, bukan vaksin, tapi dia berkait lah tu
dengan COVID itu diwujudkan vaksin. Kan? Itu saya setuju. Sebab itu pun memang di awal-awal dulu COVID ni datang pun saya cukup meyakinilah. Macam mana saya kata yakin macam mana zaman dulu kalau tak ada komputer, mesin taip kan, bila ada komputer, bila beralihnya dalam zaman, bagaimana hari ini wujudnya antivirus. Kan? Maknanya bila ada komputer masuk pada sel persian, ada virus. Macam mana boleh ada virus tu? Sudah tentu dia diusahakan untuk ada supaya benda tu boleh berjalan berterusan lah kan. Kenalah kalau tak jalan lah. Nak dikaitkan dengan COVID ni tadi, ulama masa awal-awal COVID datang dulu, ulama Azhar, seorang doktor perubatan, berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan pembacaan, dia kata virus-virus sebegini diwujudkan oleh tangan-tangan manusia. Ceritalah kan, cerita je ni kan. Dan saya cukup yakin lah benda tu, sebab saya cakap tu orang dekat dengan Allah kan. Ulama kedoktoran ada ulama dia terlibat juga dengan keilmuan. Balik kepada kitab yang ditulis 5 tahun tu, kalau tuan-tuan dapat video tadi, baca kitab tu dalam bahasa Arab. Soal berlakunya wabak-wabak di muka bumi ini, khususnya akhir zaman ini, ialah bukan dia kata sebab manusia yang buat, tetapi dia kata boleh berlaku kerana disebabkan oleh manusia, kerana zaman hari ini zaman manusia nak bergaduh tentang hal-hal berkaitan dengan politik kekuasaan. Tak, bila ada kuasa dia boleh buat tu, dia boleh buat ni kan. Dan yang kedua yang paling kuat sekali dia kata kerana berkaitan dengan iktisadiyah, iaitu berkaitan dengan ekonomi. Dengar tak yang terkini tentang virus tuan-tuan? Dia kata kalau nak tentang vaksin, kalau nak kembali normal, yang saya baca lah, kalau nak kembali ke normal, balik kepada biasa, walaupun istilah hari ini akan jadi endemik lah, bedak demam biasa apa semua kan, C1, C2, relax kat rumah je. Satu orang barat yang cakap kan, kalau nak balik normal kepada walaupun 5-6 tahun, dia kata COVID ni akan hilang kan, dasarkan lah, tak hilang lah, dia kata tak hilang pun, dia jadi endemik macam tu, macam demam gitu kan. Kalau nak, dia kata hilang, dia kata kena ambil vaksin setiap tahun kan. Apa tujuan ni lah, malah kita tahu kita nak ikhtiar juga kan. Nak ikhtiar. Tapi maksud bila balik kepada kata-kata ulama 5 tahun dulu, siap sebut dah tu. Penyakit yang wabak ni antaranya iaitu corona. Dia tulis Ebola. Ebola tak berlaku kat Malaysia. Kan? Kalau kita kata kat Malaysia ni contohnya denggi kan. Wabak lah tu denggi kan, sebab kena nyamuk, walaupun bukan penyakit atas manusia, penyakit kalau binatang. Tapi pergi negara Arab, Mesir tak ada denggi. Tapi yang ni dahsyat. Yang ni hampir seluruh dunia, hampir seluruh negara kena. Maka adalah cara nak menanganinya. Ini orang saya geram juga, walaupun saya taklah tengok sangat kan, tapi bila tengok kadang-kadang ulang-ulangan kan, geram juga. Geram apa? Bila tengok EPL, nonton EPL kan, tahu kan, selamba je pula orang tak pakai lah. Tak pakai lah pula, gambar penuh lah pula tu. Tahulah tu negara maju mungkin lebih advance lah kot cara mereka menangani COVID ni, ataupun kita kata mungkin dia lebih cepat untuk ambil vaksin tadi tu. Okey, tak apalah. So ceritanya bagi tahunya kita tetaplah terus berikhtiar. Ikhtiar yang datang kepada ahli kita sekarang ni, ahli-ahli, tak kisahlah ahli pakar mana-mana pun, campur-campur semua, caranya gitu. Selain daripada kita teruslah sekarang mana mampu boleh SOP. Itu je lah. Tak mampu nak buat macam mana? Macam ni kan, tak mampu nak mampu juga kita hidung cakap lomeh weh. Ukatlah lantak lah kan. Tak bagi dia kuliah buka hidung, sebab buka hidung tak berhentilah kuliah. Tu je. Tak boleh nak buka macam ni lagi pula kan. Yalah, itu SOP yang dikhususkan oleh pihak berkuasa agama lah. SOP lain, MKN masuk pasar raya tu yang kadang-kadang orang petikai, tak apalah. Tak payah petikai lah. Kita kata ikut je lah, benda yang boleh kita ikut. Ya, alhamdulillah lama-lama dapat juga sembahyang penuh kan. Kat surau ni minta penuh di masjid, minta boleh datang ke kapasiti. Tapi macam tu juga orang kan. Sebelum Covid pun sama, lepas Covid pun sama. Ceritanya kalau orang yang komplain tu memang bukan kaki masjid, sebab dia tak dengar bagi ilmu. Kalau dengar bagi ilmu, kau boleh komplain, tak ada masalah. Dia komplain kedai tepi, kedai kopi lah, tepi-tepi kita minum. Tak payahlah nak masuk dekat Facebook, tak payahlah nak viral. Dah nak viral. Kalau cerdik tuan-tuan, tak boleh masuk masjid pun, pergilah jumpa dengan jawatankuasa tu. Jawatankuasa tu manusia juga. Manusia ni kadang-kadang okey, kadang-kadang KO. Kan tanya dengan saya, Ustaz pernah marah tak? Pernah juga marah. Kadang-kadang tak sengaja nak marah, lepas tu istighfar lah kan, apa hal aku marah ni.
Benda tu normal, manusia memang begitu. Sampai kiamat orang tak ada tak puas hati. Tapi cara tak puas hati ni macam mana kita nak uruskan diri kita. Jadi kita tunjukkan sesuatu benda yang cakap benda yang luar kata orang tu dari fitrah akhlak manusia. Maknanya itulah gambaran di atas di kita. Kan. Macam hari ni sikit viral. Tak kisahlah apa-apa pun kan. Baca je lah, dengar, tengok je lah. Tak payahlah nak komen-komen. Katanya saya tak tengok lagi orang-orang yang komen tu muka yang saya kenal lah. Tak kisah walaupun satu Malaysia ni kita tak kenal. Tapi maksudnya bila tak pernah lagi lah saya rasa orang-orang masjid, orang surau nak buat komen sembarangan. Kalau komen ni, komen kedai kopi je lah. Oh lah susah nak Ustaz, kita nak semayang Ustaz. Tutup masjid kan. Tapi akur dia lagi, akur. Sebab dia tahu bahawa peranan kita tu bukan sekadar kita nak jadi orang yang baik. Bukan semata-mata untuk kita datang ke masjid, ke surau sahaja. Nak jadi orang baik, banyak dia punya kaedah dia. Banyak. Kan? Hari ni dengan majlis ilmu bukan nak tunggu datang, tapi datang tu lebih lah kefadilat dia banyak kan. Nak tak nak je. Pagi ni buka lah beratus kuliah subuh. Tak nak. Nak dengar ataupun nak tidur. Tu je pilihan. Sebab kita pilih nak dengar, insya-Allah kita akan terpandu, kita akan faham akan agama ini. Tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti dulu 1 bulan 5, 4 bulan dah, 5 masuk bulan ke-5 dah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berterusan dan Allah kurangkanlah ataupun angkat wabak ni. Dasarkan kajian memang lama, kita maklum. Tak mustahil benda ni boleh juga Allah angkat, habiskan. Dan cuma bila sebut hari ni sikit-sikit COVID kan, demam ke sikit apa sikit, segera buat swab ya. Semua COVID kita pun tak tahulah sama ada dia betul-betul COVID ataupun tidak. Tapi ketahuilah bahawa macam mati juga, mati itu pasti ya. COVID itu pun pasti, daripada COVID itu juga benar ya, insya-Allah. Baik, kita bincang tentang perkara yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunat dalam hal yang berkaitan dengan solat rawatib, 12 rakaat lah, solat sunat dan solat rawatib 12 rakaat. Terdahulu kita bincang tentang kelebihan ni. Sebenarnya duduk kat rumah kalau kita faham, kita buatlah. Duduk kat rumah kan. Kalau buat kat masjid tu lagi pula sebenarnya berbahaya sikit buat kat surau ni. Sebab dibimbangi boleh datang perasaan. Sebab kalau tak biasa buat, nak buat, bila nak buat dekat masjid kat surau, dia akan datang perasaan macam-macam lah. Ya, aku ni jenis orang sebanyak saya. Tapi kalau di rumah, sebabnya ada perbincangan lepas ni, kelebihan kita buat solat sunat di rumah. Lebih baik lagi berbanding buat di masjid ataupun di surau. Ya, solat sunat ya, solat fardu cerita lain. Lebih baik buat di rumah. Jadi bila kita PKP ni duduk di rumah, patutnya banyak lah lagi kita nak sembahyang. Patutnya gitu. Waktu rehat banyak, kerja pun tak pun nak banyak. Yang tak bekerja di luar lah, yang bekerja dalam rumah ada juga. Ada ya, bekerja rumah. Kadang pagi je online, petang dia online, malam pula online lagi. Contoh ya. Jadi mengajar contoh, ataupun dia buat aktiviti-aktiviti yang lain lah. Okay. Tapi hari ni kita pun dah banyak dibenarkan keluar, rasanya dah banyak anak aktiviti luar kan. Jadi maknanya masa kita sebelum ni, di awal-awal dulu 3 bulan kan, 2 bulan 3 bulan, maknanya kita kalau terus malah tu mungkin waktu tu pangkat awal kuliah-kuliah pun tak berapa nak ada lagi online. Dah PKP 3.0 ni baru galak sikit, baru kerap sikit kan. Kerap. Saya dulu PKP 3.0 pun 1.0 tu tak buat apa pun. Bangun pagi mengajar anak pagi, lepas tu sampai pukul 12 duduk makan, berhenti masak sekejap kan, tak kerja kan, rumah tak kerja. Kadang tidur juga. Sambil mengajar tu boleh tertidur juga. Petang sambung pula sampai asar. Itulah sampai lepas zuhur maghrib. 2 bulan macam tu kan. Anak saya boleh dapat seorang tu 2 juzuk boleh. 2 juzuk apa lah kan. Contohlah anak begitu kan. Lepas tu dah 2.0 kamu tak mengajar nak fikir. Kita ada anak murid baru terfikir balik. Allahu Akbar. Saya tak berapa nak pandai lagi Google Meet apa semua ni. Budak pun waktu tu tak berapa nak belajar lagi kan. Tak ada lagi sekolah. Bila tengok Google Meet ni boleh. Ada pula boleh lesson Zoom lah, hafal macam-macam kan. Dah faham. Dan MCO 3.0 ataupun sebelum tu Januari 2021 tu barulah tanya dengan mak bapak. Memang nak ustaz, tunggu ustaz je. Nak tanya segan dia kata. Takut ustaz tak boleh nak buat memang kita tak boleh nak buat pun. Tapi belajar lah. Dalam teknologi ni kena belajar. Zaman ni dah sampai kan. Zaman itu belajarlah sikit. Nak belajar semua-semua kita tak reti lah kan. Yang asal-asal. Buatlah Google Meet, ngajarlah kan. Lepas satu sambung-sambung lah pula ustaz. Anak saya tak ada aktiviti ni ustaz buatlah.
Jauh kan nak lama pun, selang 10 minit, 15 minit baca. Pagi ada, tengah hari ada, kan? Petang ada, malam ada, 10 orang, 10 orang. Sudah dapat di 40 orang. Rupanya bukan budak je, bapak budak, mak budak pun nak mengaji. Buat pula budak, bapak budak mengaji. Hampir setiap malam. Betul Ustaz, macam mana dah boleh ni kita berjumpa ni Ustaz, kita teruskan online juga lah Ustaz kan? Senang Ustaz, dengan senang. Sebab apa? Kalau offline kita jumpa macam ni segan. Kawan-kawan tak kenal ni. Kan? Jumpa je ni segan kan, tapi dalam online ni dia tutup muka dengan suara je. Tak ada nak segan. Siap minta izin tu Ustaz, boleh tak kalau tak buka muka dia kan? Okey lah. Kau cakap kan kenal kau pun kata kan. Letaklah gambar je kan dekat situ. Tak apa, baca. Alhamdulillah ada 10 orang, 15 orang, 20 teruskan mengaji. Kita nak masyarakat kita ambil peluang mengaji ni, mengaji Quran, biar pandai Quran. Sebab itu matlamat kita hidup ni, salah satunya kita nak jadi orang yang cinta, pandai baca Quran. Rugi sangat kalau kita ni tak usaha, tak pandai baca. 2 orang anak murid saya daripada tak reti baca 6 bulan tuan-tuan, belajar online seminggu sekali ya. Orang tua ni senang sikit mengajar ni. Kan? Senang sikitlah kalau dia bersungguh. Maksud bersungguh tu dia bukan hanya mengharapkan kelas. Dia kat luar pun dia baca. Dia hantar latihan 6 bulan insya-Allah tu boleh baca Quran. Seronok dia. Dia kata, ingat kita nak sampai Ramadan baru ni boleh masuk. Kadang-kadang kita tak sempat juga nak mengajar. Sekali mengajar bukan sikit-sikit 5 muka surat. Okeylah, Iqra ada berapa? Lebih kurang 30 muka surat tuan-tuan. Kan? Tengok kalau dia boleh baca dengan lancar, dia belajar sendiri, dia baca sendiri. Dia tak cakap, Ustaz, saya tak cari guru lain Ustaz. Dia kata, saya dengan Ustaz tapi saya buat latihan. Saya baca dekat isteri saya. Saya baca. Dengar balik, rakam suara saya dengar balik. Dengar balik apa yang Ustaz ajar. Dia tak nak bergantung pada orang lain kan. Tak kisahlah dia nak cari guru lain pun tak ada masalah nak dengar. Tapi berkat kesungguhan. Tu ayat ni kesungguhan. Tepat dia. Ini saya ceritakan. Mungkin satu hari besok boleh kita panggil orang berpengalaman, Syekh cerita pengalaman masuk Islam ya. Kita panggil orang berpengalaman daripada tak reti mengaji kepada pandai mengaji pula bercerita kan. Mungkin orang sini pun ada jugalah kot kan. Ya tak apalah. So itu kita kata dalam bab amalan ni. Okey, kita cerita dalam 12 rakaat. Yang mana kita salah satunya dah nak masuk pagi ni, iaitu cerita tentang solat yang berkaitan dengan solat sunat qabliyah dan ba'diyah pada waktu zuhur ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada meninggalkannya. Kita kena faham bila sebut larangan Nabi ni bukanlah membawa maksud haram, tidak. Tapi larang tu kita tahu peluang masa tu ada. Jangan buat benda yang lara lah. Buatlah benda yang ni sebenarnya. Kita kan sebelum zuhur kadang-kadang waktu nak semayang baru kita sampai jemaah kan. Yang datang tu alhamdulillah lah. Petang lagi yang lewat-lewatkan dia semayang sendiri. Kan? Bila kita ni tuan-tuan, saya kan kalau kita yang bekerja lah kan. Bekerja, kalau saya lama di masjid kemudian masuk pejabat biasa. Kan? Saya rasa dalam satu-satu tempat tu jumlah manusia tu bukannya sikit. Ribu-ribu jugalah. Kan, kalau saya di JPM tu sekarang PKP mungkin tak sampai jumlah yang sebenar lah kan. Sekarang dah bermula 80%. Ada berapa surau dekat kawasan JPN Komplek B tu? Ada 3 surau. Kan? 3 surau. 2 surau saya dah pergi, 1 surau saya tak pergi. Tapi saya rasa lebih kurang sama je. Kan? Bila waktu zuhur, yalah waktu zuhur alright lah. Kita kata barangkali mungkin kita kata waktu zuhur waktu makan, waktu rehat. Jadi orang keluar. Waktu asar ni ialah kalau balik 4.30 mungkin hari ni tak apa dah sempat lah kalau nak kerja nak balik. Tapi kalau ada orang yang faham dia takkan kerja waktu balik tu, dia kerja waktu untuk dia tunaikan ataupun laksanakan hutang. Tapi nak cerita je waktu zuhur dan asar ialah kalau ada kuliah pun sebenarnya saya hidupkan dulu, saya hidupkan seminggu sekali pun, seminggu sekali daripada 5 hari. Tapi jumlah dia macam tu lah, macam kita jugalah macam ni. Nak cerita dia surau banyak, masjid banyak, tapi orang buat pilihan juga tetap juga sembahyang di rumah. Sama ada kerana pandemik ke tak ada pandemik. Sebab benda tu lebih mudah rumah sembahyang. Tapi tak apalah kalau sembahyang kat rumah dia kata dia agak mudah. Tapi masalah jadi susah, jadi apa tu, dia melambat-lambatkan solatnya itu. Tu kalau kita datang surau, datang masjid tuan-tuan, dia tak langsung tempat yang baik ni, kita nak buat banyak kan. Kita nak buat banyak. Nak buat benda tu biarlah
Kalau solat ni tadi rugi sangatlah kita kata kalau dah sampai surau ke masjid. Kita kata Islam tak buat solat tahiyatul masjid kalau sempat. Rumah kita tak boleh buat kan. Rugi sangatlah duduk di masjid ni kalau kita ada masa panjang sikit sebelum ke selepas ke tak baca Quran. Di rumah boleh baca Quran tapi kadang-kadang di rumah ni di masjid ada TV tak? Adalah TV tayangnya ni ya dia. Di masjid ni kita fikir banyak kali lah kalau nak buka handphone tuan-tuan nak tengok Facebook. Fikir banyak kali. Mungkin banyak kali nak buka ni kita fikir apa aku nak buka kan. Kalau buka pun mungkin tengok apps Quran lah kan. Apa kau nak buka? Macam kita tuan-tuan pergi Mekah lah tuan-tuan kan. Pergi Mekah, pergi umrah. Tuan-tuan pernah cara tak hal kerja? Kalau tuan-tuan pergi Mekah je cara hal kerja kita kat Malaysia lagi. Parah benar nampak kan. Tempat Mekah dan Madinah tu adalah tempat untuk kita fokus buat ibadah. Boleh lah kita sikit-sikit bukan tak boleh lah. So, kami tak ni pagi. Masuk buat sama juga nak tahu juga perkembangan bisnes kita di Malaysia. Nak tahu juga staff kita tu macam mana. Sampailah pukul 11 dah kata. Kita kerja pagi tu pergi ke masjid buat ibadah, beriktikaf dalam Masjid Nabawi, Masjid Haram kan. Tak fikir, kalau fikir tak banyak, sikit sangat. Saya ingat kalau saya pergi Mekah musim haji tu siap left group pun tak fokus ibadah, tak tahu apa pun adalah grup-grup ni tak banyak. Maknanya kita tak nak diganggu sebab kita tahu bahawa bila dalam keadaan grup banyak datang macam-macam. Begitu sebabnya bila kita datang ke tempat-tempat yang baik, satu kita nak melipat gandakan amalan. Dan kita pun bukan lama seperti mana kita buat di rumah ataupun di tempat yang lain. Datang subuh berapa jam dan 1 jam pun tak sampai kan. Termasuk kuliah mungkin sampai lebih sikit lah. Kalau datang awal tadi kan 5.30 kita datang, sampai pukul 7.30 mungkin 2 jam lebih lah kot kan. Tapi kiranya kalau kita masuk stadium lebih lama lagi tu kan. Stadium yang dah sampai ke semi final, ke final dia tak boleh masuk pukul 8.45 tuan-tuan. Dia masuk pukul 6. Yang jauh mungkin musafir lah kot, yang dekat tu tinggal berjalan salat. Saya tahulah sebab kita pun pernah masuk stadium, pernah tengok kan. Maknanya lama kita kadang-kadang 5-6 jam tempat tu. Tengok filem tuan-tuan orang masuk panggung. Dekat rumah kita pun sama lah, panggung dalam rumah sekarang beli je. Berapa jam tuan-tuan? Filem tak ada filem yang sejam. Filem semua 1.5 jam ke 2 jam. Tambah kalau Bollywood kan. Sanggam berapa jam tu? 2 jam lebih ya. Contoh lamanya. Tapi itu hal-hal lara, tapi hal agama, hal kebaikan sebenarnya sikit. Solat kita ni baru 10 minit je pun. Itu pun mengeluh juga dengan Ustaz Mirul Melucu. Alamak, hari ni dia bukan baca Wadduha. Wadduha dia tahu. Tiba-tiba dia baca wa inni imra'atun dalam surah tengah-tengah lah ni. Sebaik dia baca setengah muka kan. Allahu akbar. Kalau dengar dia baca sampai muka, bila nak rukuk, bila nak rukuk. Dia bukan orang sini lah, orang yang tak biasa. Orang yang biasa dia tak kisah pun. Kan dia rasa panjang tu rasa menyeronokkan. Okay? Jadi soal-soal gitulah kita ni nak muhasabah diri kita. Jadi laranglah Nabi kalau jangan elakkan daripada tinggalkan amalan ini yang Nabi sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u rak'atay al-fajr walau taradatkumul khail. Janganlah kamu tinggalkan 2 rakaat salat subuh walaupun kamu akan ditinggalkan kenderaan. Masih lagi cerita tentang salat subuh, sambungan kepada yang sebelum ni lah. Sebelum masuk yang zuhur, kita masuk yang zuhur. Yang soal subuh ni pun ada beberapa hadis lah sebelum ni kita dah baca. Kalau masih ingat lah, tapi kita pun tak ingat pun kita tahu kelebihan solat fajar ni kan. Solat subuh ni saya rasa ramai orang tak tinggalkan. Kalau rasa lewat datang subuh dah tahu kat rumah tu dah azan, buat dekat rumah dulu. Kalau sempat datang dekat sini, dapat ada masa lagi semayang. Begitu. Jangan nak datang dah azan dah lewat kan. Memang perjalanan kita tahulah anggaran. Dan saya keluar rumah pun time azan masuk kan. Sempat 2 lama sangat kan. 1.5 minit je tuan-tuan. Tak payahlah nak baca surah-surah dah, baca Fatihah je yang wajib. Sempat lagi kat sini buat lagi. Maknanya kita cari peluang itu. Okey. Okay, subuh settle. Kelebihan solat sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur, ini yang saya kata tadi. Antara kelebihan umat ini ialah kelebihan solat sunat sebelum dan selepas solat fardu zuhur. Ini berat ni kan. Macam dia solat malam jugalah. Walaupun waktu kita jaga, siang-siang ni waktu orang sibuk dengan urusan dunia. Macam solat duha kan. Solat duha. Kalau kita kata ada kesempatan yang berpeluang tu cepat-cepat dia nak buat kan. Habis je syuruk tu setengah jam tu dia terus buat.
Tapi kalau dia tinggal, dia tak buat waktu lepas tengah jam syuruk tu, dia nak buat pukul 10. Itu macam-macam ancaman dia. Kan? Macam-macam dia macam-macam dia punya halangan dia menyebabkan kadang-kadang tertinggal. Solat duha walaupun siang, walaupun time jaga, apatah lagi time tidur yang malam tu lagilah pula. Lagilah pula tu, sebab kalau orang duduk panggil pukul 3 buang air tu standard boleh je tuan-tuan. Tapi nak angkat wuduk tu kadang payahnya. Payah. Akhirnya apa jalannya? Aku buatkanlah sebelum subuh lah. Bangun awal sikit, hari ni subuh 5.57 ke 5.53 kan. Bangun 5.30, mandi mungkin ada kot 10 minit sebelum azan tu bolehlah sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau bangun pukul 3 kesungguhan dia bukan boleh buat 2 rakaatnya, barangkali dia boleh buat banyak kali. Itu cerita kita solat tahajud, kita dah bincang sebenarnya. Ni solat waktu tengah jaga ni, kalau tengah kita kata orang tu dalam keadaan sibuk dengan urusan dunia, susah nak buat. Kenapa? Berapa ramai orang lepas salam dia tak wirid. Tak apalah, wirid tak ada masalah, boleh wirid sendiri. Macam tadi dia lepas sembahyang dia tu keluar. Kalau dia nak ambil peluang, paling tidak dia kena usahakan peluang kelebihan umat Muhammad ni lah. Dia solat juga dua rakaat kan. Kalau buat 4 rakaat lagi baiklah selepas. Jadi antara yang disebut di sini kelebihannya, ini kerana sesiapa yang menunaikannya, yakni solat zuhur, qabliyah dan ba'diyahnya, dia mesti seiring, kalau boleh dua-dua, qabliyah dan ba'diyah. Dia tak boleh jadi dua satu-satu. Mereka sebab terlewat lah. Khususnya sebelum kan. Lepas habis azan ni kita datang lambat, dah qomat, tak terang nak buat solat sunat, tak boleh. Bahkan wajib, kalau time kita sembahyang tu kan, tiba-tiba dah iqamah, wajib berhenti. Kita nak ambil takbir yang fadilat, takbir pertama bersama dengan imam tersebut. Ini kerana menunaikannya Allah menghindarkan jasadnya daripada api neraka. Masya-Allah, tuan-tuan. Ini nampak macam benda biasa-biasa je, tapi sebenarnya luar biasa bagi orang yang tahu akan kelebihan ini. Hal ini adalah berdasarkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuhafiz." Perkataan hafiz ni jaga, tapi diterjemahkan bukan jaga, tapi maksud dari segi zahirnya jagalah ya. Ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu jasadahu minan nar. Okey, walaupun sebut arba'ah sebelum dan selepas, tapi 2 rakaat. Ada juga hadisnya berikutnya nanti. Sesiapa yang mendirikan salat ataupun hafiz menjaga salatnya, dia bukan buat biasa-biasa, buat luar biasa, maknanya dia tak tinggal amalan ini ya. Sebanyak 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat. Yalah 4 sebelum, 4 selepas, 8 rakaat lebih banyak pada salat fardu zuhur kan. Buat pula sendiri-sendiri lagi pula. Kan? Tu tahap kita ni malas-malas kena nak lawan. Kalau nak lawan kan, contohlah kan, kita siapa pun saya pun kena malas juga yang datang. Apa benda nak malas, antaranya malas nak berdiri balik. Tak berdiri balik. Solat sunat ni buat berdiri 2, betul dah duduk, buat duduk je. Kalau saya malas, macam tu lah, duduk dah 2 rakaat, malas nak berdiri, cerita je kan. Lepas habis 2 rakaat tu berdiri, kan kita dah duduk, nak bangkit balik. Itu perangai kita lah kan. Perangai saya pun sama. Sama je, duduk sembahyang sunat tak ada masalah. Tak ada masalah, sembahyang sunat boleh. Sebut dah tarawih kan. Tapi kalau mampu elok-eloklah berdiri kan. Yang sunat boleh. Yang fardu je tak boleh. Sebab sembahyang fardu atas kerusi ni kena tengok status jauh mana kita sakit pun dah banyak dibahas kan. Sakit tu macam mana kan. Kalau setakat sakit tak biasa-biasa je, jalan boleh keliling pasar malam lagi, pasar raya lagi, sembahyanglah berdiri. Mereka kalau tak boleh nak lipat kot kan, ataupun tak nak sujud ke apa ke, duduklah. Tapi kalau pilihannya duduk tu, duduklah, duduk di antara 2 sujud dulu ke, bersalah dulu ke, apa yang patut kan. Kalau boleh kurang-kurangkanlah duduk atas kerusi kalau boleh kan. Right, tak apalah. So tentang kelebihan, maknanya kalau tadi tu solat yang 4 rakaat ni dibuat sebelum dan 4 rakaatnya selepasnya. Pernah juga ditanya, Ustaz, 4 rakaat ni boleh 1 salam ke 2 salam? Solat sunat memang boleh buat 4 rakaat 1 salam, tapi lebih baik buat 2 salam. Sebab dia kena fikir bila dia buat 2 salam tu, kan 2 rakaat tu, dia dah banyak lagi bacaan berbanding buat 2 rakaat, buat 4 rakaat. Tapi
Tapi dalam hadis ni biasanya kalau kita ambil keutamaannya atau dalam perbincangan para ulama, solat sunat tu diutamakan buat 2 rakaat. 2 rakaat, mana 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Biasa yang orang buat solat bagi orang tentu ulama susunah, Nabi pun ada sebut juga, tapi status hadis tu bolehlah digunakan pakai sebagai fadail kan. Orang yang hafal Quran, ada satu solat namanya solat sunat hifzi, solat sunat hifzi, dia buat 4 rakaat terus. Ataupun orang buat solat taubat, mak kata buat kalau waktu siang 4 rakaat terus kan. Ini boleh yang buat 2 rakaat tak ada masalah. So orang buat malam kan kalau 2 rakaat ni, solat tasbih tadi, solat sunat tasbih. Jadi solat yang sebelum dan selepas zuhur ni 4 rakaat, Allah mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Logik tak tuan-tuan kalau kita hadis ni Allah nak bagi sedemikian? Logik lah, sebab tak ramai orang buat. Tak ramai orang buat. Tu saya kata tadi. Kita pun, kalau saya pun, kalau ada kerja cepat-cepat nak urusan kan. Lepas kalau jenis, kalau memang kalau kita, kalau selepas tu boleh tahan sikit lah kan, sebelum tu kan, lambat nak dengar azan tapi lambat kan, tahu-tahu nak komat. Apa kalau pula malas, jenis malas nak jadi imam, time tu mood kalah imam, ataupun orang tu memang datang muka dia menjadi imam, aku tak nak jadi imam lah hari ni, si aku je ada ini tu tak. Betul, surau-surau kecil ke masjid tentu tak ada masalah kan. Macam ni surau berlaku juga, terang ya, nak tunggu Ustaz Mirul dia datang. Tak ada Ustaz Mirul, sebenarnya senyap je pun kan. Alah, dia dah bayar allowance, dah bayar gaji, situ pula dia fikir kan. Kita sebenarnya ambil peranan lah. Itu sebenarnya satu peningkatan pada diri kita. Walaupun Ustaz memanglah Ustaz dah level Ustaz, ramai juga Ustaz di belakang tiang tuan-tuan kan. Cerita je kita jangan tak atas level tu, atas gelaran tu tak payah. Kita ni kalau kita tahu peranan kita, bila tak ada imam, ialah sembahyang jahar mungkin tak apa nak berani lah kot keluar suara. Boleh lah kalau kita yakin dengan keadaan bacaan kita tu nak sama dengan bacaan Ustaz Mirul kita kan, tak pun tak sama pun, tapi boleh dah orang kata yakin lah. Tapi kalau orang tak yakin sangat tu dengan bacaan kita tu, suruh dia pula jadi imam. Orang sembahyang senyap lah tu kan. Macam ni lah kita nak praktis kan. Datanglah kalau tak ada ustaz pun, okey ni tak terpandang-pandang, senyap je pun. Doa tuan-tuan, tak dia aku baru nak belajar doa. Wirid sendirilah, doa sendirilah kata. Wirid pelan-pelan, takkan tak pandai wirid pun. Istighfar lah paling tidak kan, doa lah sikit. Paling tidak doa wabah, takkan tak hafal lagi doa wabah, dah dekat 2 tahun wabah ni. Tak hafal juga, teruk benar lah nama. Suruh tunggu semua tunggu nak nunggu amin imam je. Kita sendiri kena doa ni. Memang kita sendiri kena minta apa yang kita nak. Tuan-tuan faham ke apa yang Ustaz Mirul minta tadi kan? Dia minta kahwin 3 tadi tu. Contohlah kalau kita. Tapi tak adalah cerita. Doa. Boleh doa amin ramai-ramai. Yes. Tapi doa sendiri tu lebih baik. Lebih. Nak doa ni kita permintaan kan, hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak. Maka kita banyak doa sendiri. Sebab dalam sembahyang tu, dalam solat tu, kita banyak solat tu. Dalam solat kan maksud pada lurah dia bahasanya doa. Kita doa tu kita minta direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang patah lagi sudut bacaan yang ada dalam solat tersebut. Kan diguna perkataan walaupun dalam solat tu Fatihah yang baca iyyaka na'budu tu, engkau kami menyembah, tu memang surah dah. Tapi kita baca doa Rabbighfirli, tuan-tuan, kita baca Rabbighfir lana warhamna. Kita baca duduk di antara sujud 8 doa. Kita minta ampun, minta Allah kasih kita, minta Allah luaskan rezeki kita. Kita minta untuk diri kita sendiri. Rabbighfirli warhamni wajburni kan. Semua tu kita minta untuk diri kita sendiri. Sebab kalau kita sebanyak solat, selain daripada solat fardu 17 rakaat, kita tambah lagi seganda 2 kali ganda daripada solat fardu itu dengan solat sunat, berarti kita banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta untuk dapatkan nikmat kelebihan dunia tu, tetapi kelebihan di alam kubur, kelebihan di akhirat kelak. Itu yang kita nak minta. Sebab itu kita gunakan manfaat sebaik yang mungkin. Maka bila solat-solat sunat ni, kira kalau 12 rakaat tuan-tuan, sikit lagi nak sampai tambah 5 rakaat sahaja. Ini rawatib je lah solat sunat ni kan. 12 sikit saja nak, kalau boleh melebihi apa yang kalau mungkin barangkali tambah dengan duha mungkin 4 rakaat dah jadi 7 16. Mungkin barangkali kita sembahyang
Kata orang tu sembahyang qiyamul lail tadi 4 rakaat ke 4 rakaat dah lebih. Kan lebih banyak harian kita itu kalau boleh mendahului sunatnya berbanding dengan fardu. Ini bukti kita cinta kepada diri kita, sayang diri kita dan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Sebab Nabi suruh Nabi kan elakkanlah daripada meninggalkan solat ni. Hadis yang lain pula annaha tuftahu laha abwabus sama' fala yughlaqu minha babun. Yang bermaksud solat sunat sebelum fardu zuhur itu dibuka kerananya pintu-pintu langit dan tidak ada satu pun yang tertutup. Masya-Allah. Tadi dah lah lepas api neraka. Kan jauh daripada api neraka. Ni pula pintu langit waktu sebenarnya dibuka. Kenapa Allah bagi kelebihan ni? Sebab tak ramai orang nak buat ceritanya. Orang sibuk nak kerja, nak cari duit apa semua. Lepas salam nak jalan dah kan. Tak sempat nak pergi makan dah. Apalagi nak datang awal ke solat zuhur, lagi pula tunggu. Dah betul-betul nak qomat tadi baru nak sampai. Sebab pertama sekali kerana memang malas, boleh takut kalau jadi imam. Itu contohlah kan. Tapi biasa memang begitu saya kata tadi. Tuan-tuan pergilah mana-mana surau kecil dekat Putrajaya lah, masjid Banggali sama juga tapi samalah saya ingat kan. Time-time macam tu susah kan nak mengumpulkan orang, apatah lagi kalau kita kata time orang bekerja, surau-surau komuniti macam ni lagi tak ada orang, kurang orang. Pergi pejabat-pejabat pun macam tu juga, akhirnya orang ambil pendekatan sebab biasanya sembahyang sendirian. Satu saya tengok ada orang kita ni tak boleh langsung nak tunggu 5 ke 10 minit kalau terlewat lah. Contohnya surau-surau yang tak dilakukan azan kan, ngam-ngam. Habis dia ambil wuduk, dia sembahyang sendiri. Cuba dia tunggu sekejap 5 minit, dia baca Quran sekejap, pukul ada orang masuk lain. Dia boleh, memanglah segala solat tu kalau boleh disegerakan. Tapi kalau kita rasa nak dapat lebih fadilatnya, nak berjemaah, tunggulah sekejap. Memang ada gap kan, masa bukannya lama sangat sampai setengah jam, agak-agak 5 minit 10 minit tak ada orang baru sembahyang sendiri. Tapi tak ada orang tu, dia kata asal aku sembahyang. Tapi kalau dia rasa kelebihan dan baik kau tunggu sekejap. Ada orang segan bila tengok orang dengan segan ni sembahyang sendiri, tak nak tanya apa salah katanya. Tak takut kalau tanya kan dia kena jadi imam kot. Biasa standard macam tu lah kalau pergi pasar raya kan. Saya kalau duk tunggu orang kan, tunggu kan sembahyang, kadang kita lewat sikit, kedua-dua lebih kalau zuhur asar lewat sikit. Tunggu je kan. Ajak dia masuk, dia nak kat bang jom sembahyang. Silalah, dia takut jadi imam rupanya kan. Sebab dia sembahyang sendiri kan. Padahal dia sembahyang sendiri tu orang boleh nak ambil jadi imam kan. Bagilah gelabah kan. Baik, ceritanya kita ambil peluang itu dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya rumusannya, cubalah kita usahakan dalam kehidupan kita ini untuk kita hidupkan amalan solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah zuhur. Jadi itu perbincangan kita pagi ini. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca ini memberi kita, dan akan jumpa lagi selepas ni solat tentang solat zuhur qabliyah dan ba'diyah juga ada. Kita ambil dua dulu, mudah-mudahan dengan dua ini menjadi kita terus bersemangat yang disebut sebagai berselamatkan, mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Dan yang kedua hadis yang menyebut tentang amalan solat sunat qabliyah ba'diyah ini, Allah akan buka pintu. Itu banyak kita solat, banyak kita berdoa, insya-Allah banyaklah urusan yang lain kehidupan kita ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sangat orang nak buat benda amalan tu, maka Allah akan bagi tumpuan doa kepada hamba-Nya yang sungguh-sungguh nak minta. Yang sembahyang malam tuan kan, memang malam. Ramai orang tidur, mana orang sembahyang malam, tapi bila orang sikit minta, tentu Allah, memang Allah tu mengetahui semualah keseluruhan, tapi lebih lagi diperkenankan hal-hal kebaikan ke atas diri dia. Bukan kita sebab sembahyang ni nak dapat macam-macam dunia ni, tak kan. Kita nak kerana tahu benda tu ada kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan mudah-mudahan ini masuk syurga ni tuan-tuan. Kita nak usaha lebih, nak cepat masuk syurga. Sebab ada orang yang tertangguh-tangguh masuk syurga, antara tertangguh kerana dicampak ke orang terlebih dahulu api neraka. Mudah kita tak nak macam tu lah. Nak segera masuk syurga bersama dengan para nabi. Sekejap je hari akhirat, lalu macam tu je, tengok akhirat dan kita masuk syurga Allah. Kita lagi nak lalu pergi syurga, tiang sirat tuan-tuan. Ada macam-macam keadaan yang kita dengar belajar kan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Masya Allah, kita nak segera saja seperti halilintar ni bersama golongan para nabi untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu pagi ini, wallahu a'lam. Mohon maaf, aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yassir umurana ya Allah, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.